As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah. Pertama dan utama sekali, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dikurniakan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita peluang untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, apa khabar para penonton? Apa khabar yang mendengar dan mengikuti kuliah online Masjid Al-Istiqamah pada malam ini? Alhamdulillah, kuliah pada malam ini adalah sangat-sangat istimewa kerana ianya sempena menyambut malam awal Muharram 1442 Hijriah. Alhamdulillah, anjuran daripada Office of Imam Masjid Al-Istiqamah dengan tajuknya Kuatkah Aku? Alhamdulillah, jemaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diberikan kesempatan untuk terus berada dalam tahun yang baru, tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita ambil sedikit masa untuk kita melaksanakan muhasabah. Apa yang telah kita laksanakan sempena ataupun selama setahun pada 1441 Hijriah yang baru sahaja meninggalkan kita, dan apakah yang kita ingin dikatakan melaksanakan perubahan dalam kehidupan kita, dan yang mana mungkin kita mencapai, apa yang belum tercapai, apa yang belum kita raih. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan pada tahun yang baru sahaja masuk ini, iaitu 1442 Hijriah, dalam segala kebaikan, dalam segala perkara yang mana mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mana juga mengikut akan anjuran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk pada malam ini maksudnya ataupun dikatakan sebagai Kuatkah Aku? Yang mana kita yang dikatakan sebagai manusia, sekiranya kita tidak memilih daripada sudut perubahan, ataupun kalau kita tidak menginginkan perubahan dalam kehidupan kita, yang mana kita masih lagi ingin mencari ataupun melaksanakan akan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan terhadap diri sendiri, maupun perkara yang boleh mendatangkan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ayatnya mungkin kita biasa dengar atau biasa sering diperingatkan, dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita lihat, kita ini
manusia yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala perlukan perubahan. Maksudnya kalau sekiranya kita ambil contoh, kalau sekiranya pada hari ini kita punya kelakuan yang mungkin kurang baik, pasti kita inginkan pada hari esok ataupun hari-hari mendatang ia menjadi satu kebaikan buat diri kita. Dia tidak mahu kita katakan ianya sama ataupun tidak ada perubahan. Dan tiada siapa yang boleh mengubahkan manusia tersebut, ataupun kalau kita katakan orang bijak pandai pun tidak mampu untuk mengubah dan sebagainya. Empunya diri, iaitu kalau diri saya melaksanakan kesilapan, kalau saya perlukan perubahan, contohnya saya perlu berubah daripada sudut segala-galanya, contohnya daripada segala perbuatan yang mungkin kurang elok, saya perlu mencari jalan untuk mendapatkan perubahan. Kerana itulah sifat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh mengatakan inilah sudah nasib dan ini sudah ketentuan dan Allah tidak sayang saya dan sebagainya. Tidak. Kita mampu untuk mengubah kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehinggalah kaum itu sendiri yang mengubahnya. Manusia ataupun teman-teman yang lain ataupun keluarga, mereka hanya mampu memberikan dorongan, nasihat dan mungkin kata-kata sokongan, tetapi diri kita ini yang memilih ataupun yang ingin menolak sama ada kita nak berubah, kita ambil. Kalau sekiranya kita tak nak berubah, kita masih lagi dalam orang kata perilaku yang sama, masih dalam bentuk yang sama, gitu saja, maksudnya kita menolak kebaikan. Kemudian daripada sudut Nabi SAW juga ada berpesan di dalam sebuah hadis, manusia sering melaksanakan kesilapan dan sebagainya. Dan dalam riwayat Imam Ibn Majah rahimahullah, Nabi SAW berpesan, orang yang benar-benar bertaubat daripada dosa adalah seperti mereka yang tidak ada dosa. Kita sering melaksanakan dosa, sering melaksanakan kesilapan, sering melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kekurangan pahala, kekurangan ganjaran ataupun mungkin mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita jangan putus asa. Jangan kita berhenti mengharap. Kerana dari firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang sangat-sangat indah ayat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah, yakni Allah, jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim, yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luas. Sangat-sangat luas. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita lari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jangan kita mengasingkan diri ataupun menjauhkan diri apabila kita dah melaksanakan maksiat. Cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita melaksanakan satu perbuatan yang mana ingin kita melaksanakan perubahan, cepat-cepat kita berubah. Jangan sampai masa yang untuk kita berubah itu dah tidak ada lagi ataupun waktunya dah tak sampai untuk diri kita untuk berubah daripada perbuatan yang keburukan, daripada perbuatan keburukan ataupun perkara yang buruk kepada perkara yang baik. Jadi Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan setiap apa dosa-dosa yang kita laksanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala lah Al-Ghafur Ar-Rahim, yang Maha Pengampun
dan Maha mengasihani. Jadi di sini kita lihat, kalaulah kita melaksanakan satu kesilapan, mungkin di mata manusia tidak ada, orang kata, tidak ada pengampunan, tidak ada rasa macam ingin memaafkan kita dan sebagainya. Itu lumrah manusia, kerana bagaimana kita melaksanakan sesuatu yang boleh menjadikan satu impak dalam kehidupan empunya seseorang itu. Mungkin dia nak memaafkan, agak dia rasa macam rasa berat untuk memaafkan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Allah Subhanahu Wa Taala sering memaafkan hamba-hambanya selagi mana hamba-hamba itu inginkan dan pinta ataupun mohonkan taubat. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya bandingkan. Maksudnya, kenapa manusia ni tidak dapat memaafkan. Ini adalah satu lumrah manusia yang mungkin sukar untuk kita nak memaafkan. Mungkin hatinya sudah remuk, hatinya sudah kecil hati dan sebagainya. Tetapi pasti akan ada di sedetik ataupun di sekelumit hatinya ataupun sekecil hatinya pun ada masih ruang kemaafan di situ. Cuma dia perlukan dari sudut perbuatan, bukan daripada sudut percakapan. Kalaulah kita mengatakan saya ni melaksanakan sesuatu jenayah ataupun perbuatan yang boleh mendatangkan kesalahan dan sebagainya, dan saya perlukan kepercayaan ataupun nak ingin mereka memaafkan saya dan sebagainya, tetapi bukan daripada sudut percakapan yang saya dah berubah, saya dah taubat, saya dah tak isap, contohnya saya dah tak isap, saya tidak ambil dadah lagi, saya dah tak minum arak dan sebagainya. Ini semua daripada sudut percakapan. Tetapi empunya yang mana yang kita sering melaksanakan berulang-ulang kesilapan kita, empunya diri ataupun ahli keluarga tersebut, mereka dah mengatakan sudah menjadi lali ataupun menjadi tuli telinga mereka mendengar ucapan berubah. Tetapi hasilnya, natijahnya di akhirnya masih tidak berubah. Jadi mereka akan berikan peluang, akan turun memberikan sedikit kepercayaan semula apabila mereka melihat daripada sudut perbuatan kita. Maksudnya kita berubah dengan kita tidak meminum arak ataupun tidak mengambil dadah lagi dan sebagainya. Dengan kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang boleh mendapatkan kebaikan. Maksudnya percampuran kita dah menunjukkan sikap yang positif, kita menunjukkan diri kita ini dah tak seperti orang kata laluk, kan? Orang kata kalau macam kita yang isap dadah, dia ada simptom yang mana suka laluk ataupun suka orang kata dalam terma ataupun kata-kata steam. Dia nak sur dengan cara dia, dengan percakapan, gaya dan sebagainya. Dah tidak ada dah. Dia nampak fresh, nampak macam sihat walafiat. Dia boleh, orang kata boleh memberikan pandangan, memberikan sumbangan idea dan sebagainya. Jadi daripada situlah akan merubahkan sikap manusia ataupun sikap keluarga tersebut melihat kepada individu ini, dia dah berubah. Jadi itu yang paling mustahak dan itu yang paling perlu yang kita perlu ambil. Dia tidak mengatakan saya dah berubah, hanya mengatakan daripada sudut percakapan. So manusia ini kadang-kadang dia punya percakapan itu lebih daripada sudut perbuatan. Sebab itu ada pepatah Inggeris mengatakan action speaks louder than words. Maksudnya perbuatan itu lebih loud daripada tutur bicara. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi kita dah mengatakan apa yang kita nak ingin ambil sepanjang tahun yang baru saja lepas, yang mungkin apa yang kita inginkan belum lagi tercapai, dan mudah-mudahan tahun ini akan dapat kita laksanakan. Mungkin kita nak meningkatkan ibadah kita, mungkin kita nak memperbaiki segala perbuatan kita, akhlak kita dan sebagainya. Jadi inilah paling perlu dalam kehidupan kita. Kalaulah sekiranya kita mengambil, kalau
Di sini saya mengatakan seorang insan yang tidak sering terlepas daripada segala kesilapan dan sebagainya. Sokongan yang harus diberikan kepada pesalah ini, macam tadi saya katakan, terus melaksanakan ibadah taubah, melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus sedar kerana manusia yang lain tidak mampu mengubahnya dan dia perlu mengubahkan dirinya. Dan faktor bagi keluarga memainkan peranan yang penting atas dia punya kebangkitan daripada sudut kegelapan ataupun daripada sudut perbuatan yang pernah dilakukan. Faktor-faktor yang daripada keluarga yang boleh laksanakan adalah memberi sokongan, memberi tunjuk ajar, nasihat dan sebagainya. Dan tidak mampu untuk memberikan, orang kata, merubahkan apa yang dia inginkan. Kerana pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Kerana ianya berfungsi daripada minda kita. Kita tidak boleh menyalahkan keluarga dan sebagainya. Kalau kita inginkan perubahan, mungkin kita punya cabaran ataupun dugaan ianya sangat-sangat kuat ataupun sangat-sangat hebat. Jadi tak mudah untuk kita menjadi baik dan tak mudah untuk kita mendapatkan kesenangan. Kita perlukan struggle, kita perlukan kepayahan sedikit. Mudah-mudahan di akhir kita punya kepayahan dan kita punya, orang kata, struggling itu mendapatlah satu kejayaan. Jadi ianya berfungsi daripada minda kita, yang mana kita perlu mengatakan kepada minda kita, kepada diri kita sendiri, aku inginkan berubah. Dan aku inginkan hari ini lebih baik ataupun hari esok lebih baik daripada semalam dan hari akan datang lebih baik daripada hari ini. Itu yang perlu kita ada dan tanamkan. Dan itulah sebagai sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan perkara-perkara dan sebagainya, kita kena lihat Nabi SAW ada memberikan kepada kita garis pandu cara ataupun bagaimana kita nak memilih kawan ataupun teman. Kerana dalam hadis baginda SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia mengatakan, Al-mu'minu mir'atu akhi al-mu'min. Seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Maksudnya, kita ini seorang mukmin cerminan bagi saudaranya yang mukmin. Kita lihat teman kita yang agama Islam. Contohlah, saya melihat saya dia mempunyai kawan yang melaksanakan kebaikan, yang saya sedikit sebanyak tempiasnya saya dapat merasakan dia punya kenikmatan berkawan dengannya. Tapi kalau saya memilih teman yang mana dia masih lagi dalam keadaan yang ingin berfoya-foya ataupun ingin lagi dalam keseronokan, melaksanakan maksiat dan sebagainya. Jadi sikit sebanyak walaupun saya tidak melaksanakan, tetapi dia menjadi satu percakapan, menjadikan satu orang kata nampak dia punya impact yang mana walaupun kita duduk bersebelahan dengannya ataupun kita bercampur dengannya, orang akan mengatakan, oh ini pun sama juga. Mungkin orang ni tak buat sebab dia segan dan sebagainya. Tapi di belakang kita, wallahualam. Tapi itu yang kita akan dapat feedback. Tetapi kalau sekiranya kita tidak melaksanakan sedemikian, kita dapat rasakan teman yang baik akan menjadi cerminan kepada teman yang baik. Itu adalah sebagai seorang satu mukmin. Jadi kita perlu memilih teman, kita tidak boleh salahkan teman kerana kita yang memilih dan kita yang mempunyai akal ataupun minda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menilai yang mana satu baik dan yang mana satu kurang baik ataupun kurang elok ataupun buruk. Jadi pilihan itu pilihan di tangan kita. Kita tidak boleh mengatakan, oh saya isap dada ataupun saya minum arak ataupun saya terlibat dengan sesuatu keburukan. Semuanya salah kawan. Semuanya salah teman saya. Semuanya salah gini. Tidak. Kalau kita memilih teman yang betul, pasti kita tidak akan terjebak. Pasti kita tidak akan tersama ataupun orang kata terbabit ataupun bersetongkol dengan orang-orang yang melaksanakan sedemikian. Kalau sekiranya saya berteman dengan orang yang selalu ke gym,
selalu melaksanakan ibadah ataupun riadah ataupun bersenam, lari-lari anak ataupun jogging dan sebagainya. Jadi saya lebih semangat ataupun saya lebih nampak dia punya kebaikan tu dan saya mula untuk melaksanakan ataupun adakan aktiviti berjoging. Tapi kalau saya masih duduk bawah blok, bercampur dengan orang-orang di kedai kopi, duduk cerita hal ehwal yang bukan-bukan dan sebagainya, jadi tempiasnya, saya akan dapat tempiasnya. Maksudnya, aktiviti tersebut yang kurang sihat itu akan beralih. Tak lama, kelamaan saya akan terlibat. Tapi, itu pilihan masing-masing. Kerana kalau kita kuat, kita boleh menilai yang mana satu emas dan yang mana satu permata, yang mana satu kaca dan sebagainya. Itu adalah pilihan antara kita. Jadi Nabi SAW ada memberikan satu panduan, memberikan kita bagaimana kita nak memilih teman-teman yang mana mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita lihat, kita nak kena cari teman yang mana taat pada beribadah dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang mana kita mempunyai teman yang sering mengingatkan. Sebab tu tadi kita cerminan antara mukmin kepada mukmin yang lain, cerminan. Apabila kita mengatakan dia melarang kita daripada melakukan perbuatan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ma'ruf nahi munkar. Dia mengajak kita kepada kemakrufan dan dia mencegah kita daripada kemungkaran. Kerana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ayat suratul Kahfi, ayat yang ke-28. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam firman-Nya, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mereka itu menginginkan wajahnya. Yang pertama sekali kita lihat daripada sudut taat beribadah kepada Allah dan dia menjauhi perbuatan maksiat. Dia bukan mengajak kita melaksanakan maksiat, ataupun bila kita nak melaksanakan solat dan sebagainya, dia mengatakan tak payah solat lah, leceh, time lambat, solat semayang-semayang ni semua. Kita masih muda, kita masih nak berfoya-foya, kita masih boleh lagi nak enjoy. Kita enjoy dulu, jangan pedulikan solat. Jadi kalau ada sedemikian punya nasihat ataupun teman sedemikian, kita boleh fikir itu adalah satu nasihat yang sangat-sangat busuk, yang nasihat yang boleh menjahanamkan diri kita sendiri. Maaf saya punya daripada sudut bahasa, dia boleh menjahanamkan kita, dia boleh terjebakkan kita daripada menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, carilah teman yang mempunyai akhlak yang terpuji dan tutur kata yang baik. Akhlak yang terpuji ini bukannya kita katakan kita mesti mencari orang yang pakai jubah, bersongkok, berketayap, bawa tasbih dan sebagainya. Tidak. Maksudnya akhlaknya yang terpuji. Kita lihat daripada wajahnya tenang. Kita bercampur dengan dia mempunyai sentuhan yang bukan saja tutur katanya daripada sudut luaran, tapi dia boleh masuk ke dalam sanubari kita. Nasihat dia, kata-katanya. Seperti dalam hadis baginda SAW mengatakan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulukan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi rahimahumullah. Jadi kita mencari teman yang mempunyai akhlak yang terbaik. Kerana anjuran baginda SAW, yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kita lihat bagaimana Rasul SAW, bagaimana para sahabat yang sering nak berdamping dengan Nabi SAW. Orang kata tak jumpa satu hari tu rasa kehilangan. Tidak adanya dia di tempat itu rasanya kosong dan sebagainya. Jadi itulah satu sahabat yang mana kita perlu mencarinya. Yang tutur katanya baik, akhlaknya baik, tunjukkan budi pekerti. Maksudnya sering nasihat, sering tegur kita, sering mengingatkan kita. Jadi inilah teman yang mana kita perlu ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yakni yang terakhir, suka menasihati dalam kebaikan. Kerana dalam hadis baginda SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seseorang itu dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mana mencintai dirinya sendiri.
Kalaulah saya mencintai teman saya, saudara saya se-Islam, ataupun uh, semakhluk ataupun setiap insan di muka bumi ini, saya akan mengajak kepada benda yang kebaikan dan saya tidak akan mengajak kepada benda yang dapat keburukan. Walaupun saya berteman dengan orang yang bukan Islam, takkan saya nak mengajaknya untuk melaksanakan perbuatan yang terkutuk. Mungkin tak salah daripada sudut agama, tapi salah daripada sudut hukum negara dan sebagainya. Jadi, kita menjadi manusia yang mana kalau daripada hadis ini tak sempurna iman kita kalaulah kita tidak ada sifat mencintai saudara kita bersama sendiri. Kalaulah kita nak teman kita ini dapat kebaikan, berjaya daripada sudut apa sekalipun, kita pun nak berjaya dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan di sebaliknya. Kalau teman kita inginkan kejayaan dalam kehidupannya, dia pun nak kehidupan itu berjaya daripada sudut diri kita sendiri. Jadi ini teman-teman yang mana diberikan panduan yang dikatakan pertama sekali, kita mesti mencari yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah. Kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang mendapat kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mencari teman yang mempunyai akhlak yang terpuji daripada sudut tutur katanya yang baik. Kemudian suka menasihati dalam kebaikan. So ini 3 poin dan perkongsian yang sebentar tadi. Kita perlukan mencari perubahan dalam kehidupan kita hari demi hari, masa demi masa, saat demi saat, waktu demi waktu untuk mendapatkan kebaikan bukan saja di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, malah kita minta juga kebaikan yang berada di hari akhirat kelak. Seperti mana dalam doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kurniakanlah aku kebaikan dunia dan juga kebaikan hari akhirat. Jadi kita nak juga teman-teman yang berada di dunia ini, yang bersama-sama dengan kita daripada kecil sampailah dewasa, sampailah ke usia senja dan sebagainya, semuanya berada dalam kebaikan, dan kita nak juga melihat mereka semua ini berada bersama-sama kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi SAW. Itu yang kita mengharapkan. Kita tidak mengatakan aku nak hanya senang dengan engkau hanya di dunia, tetapi aku tak nak kau berada juga dekat akhirat. Tak. Kita nak sama-sama berada di dunia dan sama-sama juga berada bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan pada tahun baru 1442 Hijriah pada malam ini, yang mana baru saja masuk tahun yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keredaan, kurniakan kita kesihatan, jauhkan kita daripada musibah, jauhkan kita daripada segala keburukan. Dan mudah-mudahan Allah tingkatkan iman kita, takwa kita, dan mudah-mudahan kita semua terkumpul dan dikumpulkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dahulu perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita semua dan kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 रहमतेरी छावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allah.